Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Alim ya Alim ya Alim wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Qamar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa anshaqqal qamar wa in yaraw ayah yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba' ma fihi musdajar hikmatun balighah fama tughnin nuzur fatawalla anhum yawma yad'u da' ila syai'in nukur. Baik, ini ialah surah Qamar yang diturun di Mekah. Ayat-ayat yang diturun di Mekah ni ialah ayat-ayat tauhid, ayat-ayat tentang mengesakan Tuhan. Sebab Nabi masa di Mekah ni berhadapan dengan orang-orang musyrik. Ayat-ayat yang turun di Mekah ni, bila dia kata kafir situ, yang mana yang kafir situ ialah musyrikin. Tidak ada kafir situ ahli kitab ke, ataupun ahli kitab atau yang mana Yahudi atau Nasara, ataupun orang munafik. Orang munafik tidak ada di Mekah. Munafik tidak ada di Mekah. Yang ada di Mekah ialah orang musyrik. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah itu ialah orang-orang yang beriman 100%. Orang munafik, yang berlaku munafiknya apabila Nabi sampai ke Madinah. Orang Ansar tu yang munafik ni kebanyakannya orang Ansar. Pasal dia oleh kerana bos-bos besar dia masuk Islam, jadi dia terpaksa masuk Islam gitu. Nah, adapun di Mekah mana-mana kafir tak perlu masuk Islam, dia tak payah nak menunjuk-nunjuk ke apa ke, nak berpura-pura dengan Nabi, tak payah. Nah, baik. Dalam surah ni nak cerita bahawasanya semua makhluk ni dalam pentadbiran Allah. Semua makhluk ni ditadbir oleh Allah, seorang diri dia, tak berkongsi dengan siapa-siapa. Dan juga tertakluk kepada ketentuan qada Allah, qada Allah. Semua tidak bebas buat apa saja kerana semua mereka ni dalam kuasa Allah. Itu maksud bagi surah ni. Surah ni nak beritahu bahawasanya semua makhluk ni diurus, ditadbir dengan oleh Allah Ta'ala sendiri. Seorang diri dia, tak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Segala keperluan makhluk, segala keperluan disediakan oleh Allah. Cuma Allah Ta'ala tinggal satu bab. Bab apa? Iaitu bab kehendak. Kehendak itu maknanya bahagian kehendak sini iaitu kehendak untuk menyempurnakan hidup. Iaitu contohnya orang gemuk nak suruh kurus, orang kurus nak suruh gemuk,
orang rambut kerinting nak suruh lurus, orang yang tak ada rambut nak suruh tumbuh rambut. Gitu. Yang mata sipit nak mata luar, yang rambut hitam nak rambut kuning. Dan keperluan lain seperti orang lain ada umur besar, saya pun nak umur besar juga. Itu keperluan ditinggal kosong. Maka makhluk ni mesti nak menyempurnakan keperluan dia tu, dia berhajat kepada doa. Dan Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah saja, astajib lakum, aku akan perkenankan doa kamu. Tapi ingat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya siapa-siapa yang sombong dalam ibadat dia untuk baca doa pada aku sahaja, pakai perantaraan juga, saya dahuluna, aku akan masukkan kamu dalam neraka fi jahannam, dalam neraka jahannam dakhir hina dina. Neraka jahannam ni maknanya satu tempat yang mana tidak akan keluar daripada syurga, daripada neraka, tak keluar. Nah, ayat tu ialah ayat ayat 60 surah Ghafir ataupun Hamim Mu'min, Hamim Ghafir atau Hamim Mu'min. Nah, baik. Oleh kerana keperluan kehendak doa saat ni Allah Ta'ala tinggal kosong. Mana diuji manusia saat ni dengan kehendak tadi. Untuk sembah Allah, untuk puja Allah, dan diujinya ialah doa. Dan doanya ialah kamu doa saja pada aku. Tuhan kata kamu doa saja kepada aku akan makbul doa kamu. Tapi ingat, jangan pakai perantaraan dalam doa. Itu. Kalau masuk buat juga neraka. Tapi sekarangnya umat Islam menyeluruh seluruh Malaysia ni pakai perantaraan dalam doa. Menyeluruh, kecuali segelintir ahli sunnah yang tidak buat. Itu semaya ajar. Dan perkara yang sama berlaku kepada Cina. Cina Confucius ke, Cina Buddha ke, India ke, Hindu ke, Sikh ke, termasuknya arkannya, pondoknya, semua ni perantaraan saja dalam doa. Basic kesalahan yang paling besar sekali, iaitu iyyaka na'budu, kamu saja Tuhan aku sembah, wa iyyaka nasta'in, kamu saja Tuhan aku nak minta tolong. Tu masalah tu. Jadi semua keperluan hidup Tuhan sedialah kau. Semua sekali. Setengah-setengah keperluan hidup awak tak tahu pun Tuhan beri. Tak tahu. Awak tak tahu oksigen ni cukup untuk kita hidup. Tuhan beri kepada kita ni 17% oksigen dalam udara. 17%. Kalau dia buat 20, cepat terbakar bumi kita ni. Cepat terbakar kerana oksigen terlalu banyak. 17% je dia beri. Cukup dah. Jadi kalau 20% mudah terbakar. Kelembapan dalam udara kena sekian banyak supaya bila kita nyalakan api payah sikit nak berjangkit terbakar tu, kebakaran tu. Ini ialah keperluan hidup, tapi kita tidak ambil kisah lah, sehinggalah berlaku kebakaran dan sebagainya lah. Awak tidak akan berasa sakit mata kerana tak pernah sakit mata. Tak tahu bahawasanya sakit mata ni nak berjalan pun susah. Sebenarnya sakitnya mata, tapi nak berjalan jadi susah. Bukan? Ataupun awak batuk. Nak berjalan pun susah, batuk. Nak bercakap pun tak boleh kerana batuk. Sehingga berlaku batuk tu, maka barulah awak rasa bahawasanya ada perkara lagi kena minta dengan Allah. Nah, jadi sekarang ni umumnya diujinya ialah tak ada duit, nak duit, tak ada kerja, nak kerja, tak ada umur kecil, nak umur besar. Semua tu kehendak dipanggil. Lepas tu ada satu lagi, ialah masalah. Masalah nak suruh Tuhan selesai. Dua perkara ni yang jadi uji. Dua perkara ni. Bagi orang beriman pula, orang beriman dan belajar ni, mereka diuji dengan supaya disebarkan pula agama ni. Baik. Kita start
dalam surah ni ada cerita berkenaan dengan Nabi belah bulan. Ada satu mukjizat Nabi, iaitu belah bulan. Awak agaknya belah bulan macam mana? Belah-belah macam mana? Cuba beritahu. Belah kok ni, kok ni, kok ni, kok ni, kok belah macam mana? Agak-agak awak. Belah tengah-tengah begini tak? Macam kita belah kuih ataupun belah tembikai kan? Itu tak kelah. Belah tak kelah dia panggil. Tak maknanya dia biasa dia panggil. Yang belah yang luar biasanya belah kok ni. Belah begini. Jadi di belah bulan ni begini. Jadi bulan tu pecah belah dua begini. Atau bawah naik gitu. Wah, ni. Horizontal. Bukan vertikal ni. Jadi lepas tu semua orang tengok belakang ni. Orang Mekah tengok. Lepas tu orang yang musafir mari. Daripada jauh mari tengok. Bulan tu terbelah dua. Jadi cerita ni ialah cerita tentang mukjizat Nabi. Iaitu terbelah dua mukjizat Nabi. Tapi masih juga tidak beriman orang musyrikin. Selain daripada tu, dia minta supaya bumi Mekah tu, yang batu, bumi Mekah ni batu. Bukan pada pasir bumi Mekah ni. Batu semua sekali. Tanah dia pun batu. Bukit Bukau tu benar batu semua. Pokok tak boleh tumbuh ni. Pasal batu. Yang boleh tumbuhnya mereka import tanah daripada tempat lain, bubuh dalam pasu dan sebagainya, ataupun gali-gali di pahak-pahak batu tu, kemudian dibubuh tanah lah tu, situ je boleh tumbuh. Kalau tempat lain tak boleh. Jadi Musyrikin Mekah ada minta Nabi supaya bumi Mekah tu, kalau kamu betul-betul Nabi lagi Rasul, kamu boleh minta dengan Allah supaya berdasar pada cerita-cerita Nabi-Nabi dulu, bumi Mekah ni, bumi kita ni, kita nak jadi tanah batu tu, nak suruh jadi tanah biasa, subur pula. Lepas tu daripada bukit jiak ke apa sekeliling tu, supaya air mengalir pula. Oh, minta. Nabi tak angkat doa, tak minta. Pasal kalau minta yang tu, kalau berlaku sungguh seperti mana yang dia minta, engkar juga, makna seluruh Mekah tu akan kena bala. Kalau engkar. Tapi Nabi tak minta. Ini adalah, walau macam mana pun, ni cerita berkenaan dengan belah bulan lah. Jadi terbelah bulan ni sebagai tanda bukti Nabi Muhammad tu Rasul, ya. Nak beritahu pada orang ramai masa Nabi ni Rasul. Itu ya. Itu saja. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah. Telah sungguh-sungguh hampirnya kiamat itu. Kiamat tu hampir. Wa syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan sebagai tanda mukjizat Nabi. Bila bulan tu terbelah, bermakna kiamat ni sudah hampir dah. Kiamat ni sudah hampir. Kiamat ni ada dua makna. Satu makna kiamat, yang satu lagi kiamat ialah mati. Tapi sini kiamat ni hampir. Hampir maksudnya berdasar pada umur bulan, umur bumi ni. Maknanya umur bumi ni sudah tua lah. Sudah tua lah. Maknanya kiamat tu tak lama dah berlaku. Walau macam mana pun, kita pun masih juga dalam hati juga. Iaitu kita masih ada hadis-hadis akhir zaman yang belum dizahirkan lagi, maknanya kiamat tu belum lagi lah pada adatnya. Tapi kalau Tuhan nak buat, boleh buat. Dan kiamat tu bermaksudnya tiupan sekekala yang pertama tu akan ditiup oleh Israfil. Tiupan sekekala tu ialah macam satu serunai yang diperbuat daripada cahaya dan sudah siap diletak di mulut lah, kira-kira mulut Israfil. Sudah ready untuk tiup. Nanti Tuhan kata tiup, dia pun tiup terus. Ada, bila tiup tu, tak adalah kata Israfil tu duduk atas buai mana-mana, kau tengah berehat tidur, kau tak ada ni. Dah. Jangan awak rasa dah tunggu lama kan.
boring ke apa, dia lepak mana-mana, mandi di sungai mana-mana ke. Tak ada ni, dia senantiasa ready. Tak bergerak di situ. Dia ditukarkan begitu. Wa in yarau ayah, dan sekiranya kamu tengok ayat, ayat situ mukjizat. Yu'radu, mereka, bila mereka tengok mukjizat bulan ni terbelah, yu'radu, mereka masih juga berpaling dan nak terima ajakan mengesahkan Tuhan, supaya berhenti daripada buat perantaraan dalam sembah, dalam menyembah. Iaitu La Uzza dia tu ialah wali-wali daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Manak tu ialah bomo perempuan. Jadi kalau nak berbomo, beri salam kepada manak. Kalau nak anak soleh ke apa tu, La Uzza. Selain pada tu ialah para malaikat dia puja. Ibrahim, Mikail semua puja belaka tu. Jadi berhala di Kaabah tu sebagai simbolik kepada ruh ataupun pujaan yang mereka puja. Nak fokus, dipanggil kiblat tawajuh. Kiblat tawajuh, kiblat untuk fokus. Macam kita ya lah, nak solat kita menghadap ke kiblat Kaabah untuk fokus, itu ya juga. Cuma beza kitanya ialah kalau Kaabah tu hancur sekalipun, kita menghadap situ juga. Kalau Kaabah tu hancur semua sekali, misal kita ni masih lagi kena menghadap ke arah tu. Kalau kita ni naik dekat angkasa lepas, kena menghadap ke bumi, mana itu. Wa yaqulu, dan berkata pihak musyrikinya, sihrum mustamir, ini tukar sihir yang terus menerus buat sihir. Jadi bulan ni pecah ni, terbelah dua ni, dia kata sihir, tak percaya. Itu mukjizat Nabi, tak percaya. Sekarang ni pula tak ada keramat ni, tak percaya pula. Guru tu guru sebenar pula dah. Kalau tak boleh tepuk tangan keluar api ke, pegang pen tu jadi kerih ke apa ke, pegang pasir boleh jadi lebah ke, tak boleh tunjuk tupai jatuh ke, maka guru tu tak masyhur lah. Tempat-tempat masyhur di pondok-pondok di Kelantan tu, guru-guru ni boleh buat benda-benda ni. Macam satu pondok tu, dia tunjuk buruk jatuh. Tengok tunjuk tupai jatuh. Kalau boleh tunjuk gini, masa perang Jepun dulu, kita tak payah guna senapang dah. Tembak ya. Tak. Ayat digunanya ialah ayat surah. Ada berbagai jenis, antara lainnya ialah surah Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, ayat itu. Wa ta'ala Allahul malikul haqqa, la ilaha illa wa rabbul arsyil karim. Surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat akhir. 3 ayat akhir. Afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ayat ni juga diguna oleh tumomo karut ni untuk belah perut. Tumomo perubatan apa? Perubatan Islam. Ini boleh tembak kapal selam, boleh jatuh, pecah. Oh, dia kata lah. Nak buat tu, ayat Quran tu dibaca dengan guna dengan beri salam kepada Nabi, wali dan malaikat. Tawassul. Baik. Wakadzabu, dan mereka akibat daripada degil itu, mereka masih juga berdusta, menolak. Berdusta sini ialah menolak, mana mereka menolak ajakan Nabi supaya berhenti sembah perantaraan berhala tadi. Perantaraan dia aja, berhala-berhala ada 360 berhala di Kaabah dan juga dalam Kaabah. Di Safa Marwah tu ada 2 berhala, 2 patung. Patung sini asalnya manusia,
Ya Tuhan kodok jadi batu kerana nak berzina. Namanya satu perempuan, iaitu Safa Marwah. Yang Safa tu perempuan, namanya Nailah, yang perempuan tu. Yang satu lagi tu Asif. Ya Safa Marwah sebelah Marwah tu lelaki duduk sana. Lanya bogel. Nak berzina dalam Kaabah. Nak berzina dalam Kaabah. Kena belajar hadis lah, kitab sah, jumpa hadis-hadis gini. Dia nak berzina dalam Kaabah. Dia masa tu tawaf telanjang kan. Oh, tengok naik syekh ya. Laki perempuan tengok naik syekh tu. Kita berzina dalam ni, nak anak soleh. Berzina ada sekali, anak soleh pula nak. Berzina pula nak berzina dalam Kaabah. Dia masuk dalam tu, tak ada berzina apa lah. Terus jadi batu. Jadi cari-cari Asif dengan Nailah ni mana dia, tak ada. Cari masa nak cuci Kaabah tu, barulah nampak ada dua orang di situ telanjang bogel. Batu, jadi batu dah. Maka puak-puak ahli bid'ah, musyrikin Mekah, musyrik tu ialah ahli bid'ah. Lepas tu orang-orang soleh, ajaran Nabi Ibrahim AS kata tidak boleh, ni benda kufur, tak boleh. Kita kena buang ni, tanam di mana-mana ni mayat orang asalnya. Katanya ahli bid'ah kata, oh ni tak boleh lah kita tawaf telanjang ni. Ini bukti bahawasanya tak boleh zina lah sini. Dia pun letak Kaabah, di Kaabah tu Asif dan Nailah berhala tu. Lama-lama masa anak mula-mula pesan dah, ni jangan berzina sini, jangan berzina sini. Dan yang menguat kuasa kan, lepas tu barulah pihak penghulu iaitu Tok Guru kepada musyrikin ni, antara lainnya Datuk Nabi sendiri iaitu Abdul Muttalib. Sebelum pada tu ada lagi lah, sebelum pada tu. Jadi Tok Guru besar ni buat satu keputusan bahawasanya nak tawaf telanjang ni boleh dengan syarat ya perempuan tawaf siang malam, siang untuk lelaki sajalah, takut berzina. Ijma' ulama mesyuarat. Ijma' ulama musyrikin Mekah mesyuarat bahawa bolehlah tawaf telanjang ni boleh. Pasal kita mati besok pun jumpa Tuhan telanjang bogel juga kan. Misalnya awak solat sekarang ni telanjang, murtad tu. Awak semaya sekarang ni, ambil air semaya siap-siap, telanjang bogel sini, semaya. Murtad jawabnya. Semaya. Buat saja lagu tu murtad. Dia ingat murtad ni macam mana? Tidak kata tak mengaku Allah Tuhan saja, bukan yang tu. Itu tu memang betul dah. Apa saja yang dibuat. Jadi mereka tawaf tu. Tawaf bermakna syariat Nabi Ibrahim. Orang Kristian tidak tawaf. Orang Yahudi tidak tawaf. Syariat Nabi Ibrahim tawaf. Bermakna musyrikin Mekah ni orang apa? Orang Islam dah. Kau macam mana? Dia buat haji ni. Dia bersedekah, akad nikah seperti kita. Faraid pun ada. Super belakang. Sembelih kena baca bismillah. Babi tak akan. Musyrikah tak akan babi. Orang Kristian makan babi, tapi orang musyrik Mekah tak makan babi. Dia musyrik kelas apa? Pasal syirik pada Allah, dia panggil musyrik. Siapa yang buat syirik, dia panggil musyrik. Cuma dia tidak musyrik ori. Yang ori itu yang original lah, kalau kita kata ni macam Buddha, macam Buddha Kristen, macam Buddha Hindu tu. Tu yang ori lah. Dia ni yang semi, separuh-separuh. Abu Zar radhiyallahu anhu kata, kami sewaktu jahiliah dulu pernah dah semayang solat duha 2 rakaat seperti ni, seperti Nabi buat ni. Sahabat lain pula kata, saya sebelum pada solat saya ambil wuduk dulu. Awak tak tahu pasal diajar bahawa musyrikin Mekah ni semua berhala. Bila tanya dia tu agama apa, semua tak boleh jawab lah kau. Kan dia tawaf kan? Dia tawaf tu ibadat tu. Mana ada agama.
Agama apa? Dia syariat Nabi Ibrahim. Wukuf di Arafah. Cuma bid'ah satu lagi nya, orang Quraisy wukuf di Muzdalifah. Ya kita orang besar jaga Kaabah ni tak boleh pergi jauh kita dekat ni ya. Ada ayat Quran, kamu orang Quraisy kena wukuf di tempat orang ramai, iaitu di Arafah. Masa mereka wukuf di Muzdalifah. Orang yang buat maulud mula-mula sekali, ya, siapa dia? Abu Jahal. Sebelih utah, 100 ekor, 10 ekor kau. Ikutlah seekor, tak apa dah. Sambut beranak Nabi. Jadi kalau kita buat apa nak, kita ikut ajaran Abu Jahal. Tak mudah-mudah. Baik. Jadi wakat zabu, mereka berdegil. Sebab kenapa saya kena beritahu musyrik Mekah ni? Pasal awak kena faham bahawasanya dia ni orang buat syirik kepada Allah. Berbagai jenis. Dia percaya burung, binatang-binatang boleh bawa tuah atau bala. Bila dia nak pergi ke mana-mana, dia panjang banyak ni, saya beri reka-reka kat awak ni belakang. Jadi kalau sempat tulis-tulis lah. Iaitu bila dia nak pergi mana-mana, dia lepas burung. Kalau burung terbang sebelah kanan, boleh pergi. Ada ong neka. Kalau dia terbang sebelah kiri, kena dulu balik dulu. Nanti lepas burung lain pula, esok lah pula. Kalau dia terbang belah kanan, boleh pergi. Kalau ular lalu ke depan, tak boleh pergi. Ular, litah. Kita tidak ular, biar awak litah. Sumpah lah. Mana binatang boleh bawa tuah ataupun bala. Bukan? Kalau terbang belah kanan, tuah. Terbang belah kiri, bala. Bermana burung ni dapat wahyu daripada Tuhan untuk beritahu pada kita. Kita tak percaya pada tak pernah buat benda tu, tapi kalau ramai-ramai masuk rumah, ada orang nak mari. Sumpah, ya Allah. Musyrik juga kita ya. Seperti musyrik Mekah juga lah. Biar awak masuk dapur, sia. Ular masuk rumah, sia. Sumpah. Beratur berkukuk, bala, orang nak mati. Sumpah. Jadi bila kita cakap saja orang kafir yang gini-gini, kita buat juga. Cuma cara lain. Sumpah setan sama yang mengajar ni. Nah, jadi mereka yang semayang pula bukan 5 waktu macam kita, tetapi waktu semayang ialah seperti yang kita semayang sekarang. Waktu semayang. Semua syariat mana-mana, semua nabi-nabi. Waktu semayang ialah seperti mana waktu kita semayang tu. Cuma berbeza, ada setengah-setengah tu mungkin setengah-setengah tu syariat lain kan. Ada kata-kata maknanya sejam sekali pun ada. Sejam sekali kena semayang, berat kita ni. Orang Kristian kena semayang di gereja. Orang Yahudi kena semayang di gereja, di kuil dia, Kalau kita kena semayang di masjid, tak sah semayang di rumah, macam mana? harga. Bukan? Nampak tu. Lepas tu orang musyrik Mekah dia tak makan babi, dia sembelih baca bismillah asal dengan nama Allah asal. Last sekali dengan bismillah dengan nama Uzza, dengan nama Lat. Itulah lah sekali lah masa zaman Nabi tu. Tetapi musyrik Mekah buat ni lebih berat lagi, yang kita buat lebih teruk dari musyrik Mekah buat. Dan musyrik Mekah ni yang Nabi perang dia panggil kafir Quraisy, ingat tak? Kafir Quraisy. Quraisy tu siapa tu? Siapa? Keluarga Nabi. Dia perang, dia bunuh tu keluarga dia tu. Jadi hamba abdi rapah hantar apa semua tu. Isteri-isteri mereka jadi hamba abdi tu. Hamba abdi sahabat Nabi tu. Sedangkan sahabat Nabi bukan Quraisy pun. Ada yang bukan Quraisy pun ada kan sahabat Nabi. Lepas tu awak bila baca kitab hadis besar, siapa maknanya pahala besar diberi kepada siapa-siapa yang boleh bebaskan orang-orang Quraisy, hamba abdi orang Quraisy.